Assalamualaikum. Kali ini Najmi nak kongsikan dengan korang tentang satu cerita yang mana kalau korang nak tahu dalam komunikasi, storytelling adalah satu perkara yang power untuk kita sampaikan message. Jadi kali ini Najmi nak kongsikan dengan korang tentang satu cerita yang mana yang boleh memberi pengajaran kepada kita. Cerita ini kisah doa orang lain. Dan cerita ini diceritakan kepada Najmi oleh Cikgu Amri, yang mana Cikgu Amri ini seorang guru yang bekerja dan mengajar di sekolah di Terengganu, dan Cikgu Amri ini juga salah seorang diver, iaitu scuba diver. Dan yang paling bestnya, Cikgu Amri ini adalah master diver, iaitu dia boleh sertifikatkan CJ. Contoh kalau Najmi nak ambil CJ diving, Najmi bolehlah berguru dengan Cikgu Amri ini untuk dapatkan CJ diving. Jadi ketika itu Cikgu Amri menceritakan kisah ini kepada Najmi ketika Najmi dan kawan-kawan Najmi yang lain pergi buat lawatan sambil iaitu lawatan kembara alam. Lawatan kembara alam di Pulau Redang, dan Cikgu Amri ini salah seorang guru pengiring kami ketika kami pergi lawatan kembara alam di bawah persatuan kami lah. Jadi Cikgu Amri ini adalah salah seorang guru yang menjadi guru pengiring kami dalam aktiviti lawatan kami itulah. Jadi Cikgu Amri ini menceritakan kepada Najmi satu kisah yang mana suatu hari Cikgu Amri dan juga kumpulan Cikgu Amri, diver-diver yang ingin mengambil CJ diving dengan Cikgu Amri ini pergi ke Pulau Tiongmang dan membuat latihan di Pulau Tiongmang untuk mendapatkan experience lah, mendapatkan experience. Jadi ketika ingin pulang ke Terengganu, jadi Cikgu Amri ini ada niat untuk bersedekah kepada guru-guru ini untuk belanja guru-guru diving Cikgu Amri ini di sebuah restoran. Jadi dia berhentilah di sebuah restoran ni. Jadi ketika Cikgu Amri dan kumpulan Cikgu Amri ini berhenti di restoran, dia order semua makanan, dan Cikgu Amri ini memberitahu kumpulannya supaya semua order je, semua yang dia order tu, yang makan tu semuanya dibayar oleh Cikgu Amri, sebab dia dah niat daripada awal lagi untuk sedekahkan, untuk belanja kumpulan dia untuk makan. Jadi lepas order semua tu, Cikgu Amri ini nak pergilah ke musola. Kan? Jadi ketika dalam perjalanan untuk pergi ke musola, Cikgu Amri ini berhenti di kaunter. Ketika berhenti di kaunter, dia beritahu kepada kakak yang menjaga kaunter tu, dia beritahu supaya semua kumpulan dia tu, 2 meja kumpulan dia tu, dia nak sedekah, dia nak belanja, dia nak sedekahkan, dia nak belanja, grup dia nak bayar semua, Cikgu Amri nak bayar semua. Jadi kat kaunter tu cakap, "Oh ya ke cikgu, sebab ada yang kakak sebelah meja kumpulan cikgu tu dah belanja kumpulan cikgu." Jadi Cikgu Amri pun rasa, terlepaslah pahala untuk aku sedekahkan kan. Jadi kebetulan dalam masa yang sama, group of tentera sampai untuk makan. Ada sekumpulan group of tentera ni sampai, dan Cikgu Amri pun beritahulah kepada kat kaunter itu, kalau macam tu biar saya belanjalah group of tentera tu. Jadi kak tu cakap, okeylah kalau macam tu. Jadi Cikgu Amri pun berjalanlah pergi ke musola, dan ketika sampai ke musola itu, Cikgu Amri mendapati bahawasanya salah seorang abang tentera daripada grup tentera itu tidak join group of tentera tadi. Dia pergi solat dulu. Jadi Cikgu Amri pun tak apalah kan, dia ambil semayang, ambil wudu, ambil air wudu semua, dan Cikgu Amri pun mendirikan solat. Jadi ketika selepas Cikgu Amri solat, Cikgu Amri mendapati bahawasanya seorang abang tentera tadi masih ada di situ. Jadi Cikgu Amri pun pergilah ke abang tentera tu. Jadi Cikgu Amri tanyalah abang tentera tu. Cikgu Amri tanya apa yang dia doakan. Jadi abang tentera tu beritahulah Cikgu Amri yang bahawasanya dia doakan bahawasanya dia dan juga group of tentera dia tadi, kumpulan dia tadi, selamat pergi dan selamat sampai dalam kerja mereka lah, dalam kerja mereka. Jadi ketika itu Cikgu Amri dan juga abang tentera tadi keluarlah pergi pakai kasut, keluar daripada musola. Jadi ketika pakai kasut, abang tentera tu pakai kasut, Cikgu Amri pun tanya soalan yang sama. Selain daripada awak doakan bahawasanya di awak dan juga kumpulan awak itu selamat pergi dan selamat sampai, apa lagi yang awak doakan? Jadi abang tentera tu beritahulah Cikgu Amri ni
bahawasanya dia doakan juga bahawasanya kumpulan dia ini murah rezeki. Jadi Allah Akbar. Nampak dari situ bahawasanya disebabkan doa Abang Tentera tadi, terdetik hati Ustaz Muhammad ini untuk belanja a group of tentera tadi. Najmi ulang sekali lagi. Kalau orang perasan tak, kalau dalam cerita Najmi tadi, disebabkan doa salah seorang Abang Tentera tadi, doa Abang Tentera tadi, terdetik hati Cikgu Amri tadi untuk belanja a group of tentera. Di sinilah Najmi nak tekankan bahawasanya kadang-kadang dalam kerjayaan kita, apa yang kita hadapi sekarang, apa kejayaan kita dapat sekarang, jawatan yang kita ada sekarang, pekerjaan yang kita ada sekarang, sebenarnya kadang-kadang ada juga doa daripada orang sekeliling kita, orang lain yang kita tidak tahu. Jadi janganlah sekali-kali kita ego, sombong dengan jawatan yang kita ada, pekerjaan yang kita ada, pekerjaan yang kita dapat, pangkat yang kita ada. Janganlah kita sombong dan ego. Kita bantulah, kita gunalah kelebihan yang kita ada ini untuk membantu masyarakat. Dan Najmi percaya bahawasanya orang di luar sana pasti dah tentu akan meminta doa terutamanya daripada kedua bapa mereka, mak dia, ayah dia, keluarga dia, cikgu-cikgu yang dia pernah menuntut ilmu, yang bahawasanya dan kawan-kawan orang di sekelilingnya, supaya dia mendoakan diri dia ini supaya berjaya dalam kehidupan, berjaya di dunia dan di akhirat juga. Jadi Najmi percaya semua itu kita pernah meminta doa daripada orang lain supaya mendoakan kita, kerjayaan kita. Jadi kalau kita berada di atas pangkat tinggi, mempunyai pangkat yang tinggi, pekerjaan yang sedap, kejayaan kita banyak, dapat kerjayaan, kita jangan lupa orang yang pernah mendoakan kita, orang di sekeliling kita. Sebab kadang-kadangnya doa itulah yang membuat kita berjaya di dunia dan juga di akhirat kan. Dan di sinilah Najmi nak tekankan bahawasanya di mana pun kita berada, kejayaan-kejayaan yang kita dapat dan pangkat yang kita ada, pekerjaan yang kita ada sekarang ni, jangan lupa orang sekeliling kita. Bantulah sebaik mungkin, ikhlaskan niat. Kita sentiasa bantu orang yang di sekeliling kita, sentiasa mengucapkan terima kasih, yang sentiasa mendoakan kita, kerana tanpa doa mereka, adakah kita ni boleh berjaya ke tahap yang sekarang ini. Semoga korang semua dapatlah manfaat daripada pengajaran daripada cerita yang Najmi cerita itu, supaya kita dapat sama-sama dapat manfaat pengajaran yang daripada Najmi kongsi cerita daripada Cikgu Amri tadi. Semoga bermanfaat perkongsian Najmi kali ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye bye. Assalamualaikum.